Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Islam bin Muhammad Sabri, nombor metrik 277396. Um, Hari ini saya akan membincangkan mengenai social exchange theory ataupun teori pertukaran sosial dalam bahasa Melayunya. Pengasas dan kisah di sebalik penciptaan teori pertukaran sosial ini adalah Josh Homans. Beliau lahir di Boston pada tahun 1910. Pada tahun 1932, Homans mendapat sarjana muda di Universiti Harvard. Asal-usul teori pertukaran sosial bermula pada tahun 1958 apabila ahli sosiologi Amerika Josh Homans menerbitkan artikel atau buku yang bertajuk Social Behavior as Exchange atau bahasa Melayunya perilaku sosial sebagai pertukaran. Homans mencipta rangka kerja yang dibina atas gabungan behaviorisme ataupun perilaku, tingkah laku dan ekonomi asas. Dalam tahun-tahun terdekat berikutnya, kajian lain mengembangkan parameter konsep asas Homans. Teori pertukaran sosial adalah konsep berdasarkan tanggapan bahawa hubungan antara dua orang dicipta melalui proses analisis kos dan juga ganjaran. Dalam erti kata lain, ia adalah metrik yang direka untuk menentukan usaha yang dicurahkan oleh seseorang individu dalam hubungan orang dengan orang yang lain. Pengukuran tambah dan tolak perhubungan mungkin menghasilkan data yang boleh menentukan sama ada seseorang meletakkan terlalu banyak usaha dalam sesuatu perhubungan. Seterusnya, bagaimana perhubungan mampu bertahan? Okey, untuk mempertahankan sesuatu hubungan dengan lebih lama, ianya perlulah kepada kos dan juga ganjaran. Kos merupakan satu usaha ataupun biaya yang kita berikan kepada orang lain dalam aspek perhubungan. Dalam sosiologi, kos bukan sahaja terbentuk dalam material seperti wang, hadiah dan barang material lain. Malahan, tenaga yang dicurahkan, hukuman yang dikenakan, teguran, sapaan dan pujian juga merupakan kos yang dibiaya oleh seorang individu. Sebagai contoh, seorang individu itu menyapa individu yang lain, sapaannya adalah berbunyi seperti hi, hello, itu saja pun merupakan satu kos. Manakala ganjaran, orang yang menerima sapaan ataupun pemberian tersebut dianggap telah pun menerima ganjaran kerana dirinya diambil peduli oleh orang yang menegur. Sebagai pulangannya, orang yang memberikan kos tadi turut akan mendapat perhatian yang sama daripada orang yang telah menerima ganjaran. Next. Teori ini boleh dikategorikan sebagai perspektif pasca positivis. Perspektif ini menyatakan bahawa pengetahuan hanya boleh diperoleh menerusi fenomena empirik yang di mana boleh dinilai berdasarkan pemerhatian dan dia hanya mampu diukur oleh kaedah secara saintifik. Dalam kaedah ini, Homans memilih kaedah deskriptif untuk memerhati perilaku individu. Teori ini juga boleh dilihat sesuai dengan perspektif pasca positivis kerana ianya mengandungi unsur penerangan, ramalan dan juga kawalan. Homans memprediksi perilaku seseorang pada masa depan dengan melihat apa yang terjadi pada masa yang lalunya. Pasca positivis ontologi dan juga epistemologi. Dalam ontologi teori ini menerima bahawa dunia termasuklah dunia sosial benar-benar wujud. Tingkah laku manusia cukup untuk membolehkan ramalan dilakukan dan diselidik secara teratur. Sebagai contoh, dalam teori ini, Homans mengkaji perilaku manusia dalam proses interaksi iaitu orang yang terlibat dalam perilaku untuk memperoleh ganjaran atau menghindari hukuman. Dalam pasca positivis epistemologi menegaskan bahawa pengetahuan dikembangkan atau dilanjutkan menerusi carian yang bersistem dengan menggunakan kaedah saintifik. Contohnya dalam teori ini, Homans menggunakan kaedah analisis deskriptif untuk mengkaji proposisi pertukaran sosial yang terjadi dalam proses interaksi. Next. Idea utama dan prinsip teori. Untuk mendapatkan teori pertukaran sosial yang lebih jelas, Homans menganalisis ianya dalam kelompok yang kecil. Tujuannya adalah untuk menghasilkan sebuah penjelasan yang lebih empiris.
Selain itu dapat menghasilkan konsep yang lebih beris kerana bagi Homans, kelompok kecil adalah lebih mudah dan terdapat di pelbagai jenis struktur sosial. Di dalam cara untuk menganalisis ini, Homans meletakkan 3 konsep untuk menganalisis dalam kelompok yang kecil tersebut. Konsep yang pertama ialah kegiatan. Kegiatan adalah perilaku yang nyata ada dalam sebuah kelompok dan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu-individu dalam satu kelompok kecil. Yang kedua, konsep interaksi. Konsep interaksi merupakan kegiatan yang menstimulasi dan distimulasi. Maksudnya, yang dirangsang ataupun dirangsang oleh kegiatan yang lain. Yang ketiga, konsep perasaan ataupun sentimen. Perasaan ini diungkapkan dalam bentuk perilaku. Kegiatan pada awalnya dilakukan tersebut menyebabkan berlakunya interaksi di antara seorang individu dengan individu yang lain. Seterusnya, ianya akan menimbulkan satu perasaan. Perasaan ini boleh dilihat atas perilaku seorang individu yang kita berinteraksi tersebut, sama ada individu tersebut suka ataupun sebaliknya. Menurut Homans, dalam proses pembentukan kelompok kecil terjadinya pengaruh sistem eksternal dan sistem internal. Sistem eksternal adalah kegiatan formal yang dilakukan oleh kelompok kecil. Sebagai contoh, individu-individu di dalam sesebuah institusi ataupun syarikat melakukan tugasan masing-masing dengan penuh komitmen. Di sini, ianya akan mewujudkan satu hubungan sosial yang baik dalam sesebuah kelompok dan ianya dapat menimbulkan perasaan gembira. Sistem internal merupakan kegiatan lain selain kerja ataupun aktiviti riadah seperti membuat kegiatan bersama-sama, bermain badminton, bermain bola sepak atau sebagainya dalam satu kelompok yang kecil tersebut. Aktiviti yang menyeronokkan seperti ini dapat mengeratkan hubungan sosial di antara individu-individu dalam kelompok tersebut. Proposisi yang pertukaran sosial antara individu yang dikembangkan oleh Homans adalah seperti berikut. Ianya mempunyai 5 proposisi sukses, proposisi stimulus dan ada 3 lainnya. Untuk 3 lainnya pada slide seterusnya. Proposisi yang pertama ialah proposisi sukses. Semakin sering satu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka semakin kerap dia akan melakukan tindakan itu. Contohnya, seseorang individu yang kerap mendapat anugerah dan pujian orang ramai dalam akademiknya sudah pasti dia akan berusaha untuk memperolehnya lagi. Hubungan sosial juga akan kekal berterusan antara kedua-dua belah pihak. Proposisi stimulus. Jika pada masa lalu seseorang menerima stimulus tertentu seperti ganjaran, maka semakin sama stimulus yang ada sekarang dengan yang dulu, maka akan semakin berkemungkinan seseorang tersebut melakukan tindakan serupa. Contohnya, sekiranya seseorang individu tersebut sangat bagus dalam kerjanya pada masa lalu dalam sesuatu kelompok dan ianya mendapatkan ganjaran, maka orang tersebut akan cenderung untuk melakukan kembali perkara yang sama sehingga dia dapat menerima ganjaran yang serupa seperti sebelum ini. Proporsi nilai, semakin tinggi nilai sesuatu tindakan, semakin senang seseorang melakukan tindakan itu. Di sini, seseorang individu dinilai positif dari segi cara kerjanya dan ianya berhasil mendapat ganjaran. Oleh demikian, orang tersebut pasti akan lebih mudah untuk melakukan cara kerja yang sama seperti sebelum ini bagi memperoleh ganjaran. Proporsi kesukaran ataupun kerugian. Semakin sering mendapat ganjaran pada masa lalu, semakin kurang bernilai peningkatan ganjaran berikutnya. Contohnya di sini, setiap kali hari lahir individu tersebut, dia seringkali mendapat hadiah yang sama daripada rakannya. Rakannya tersebut hanya memberi jam tangan ataupun minyak wangi. Oleh itu, nilai dan penghargaan terhadap pemberian itu semakin berkurang kerana ianya perkara yang sama dan hadiah yang diberikan adalah sama dan bukan daripada luar jangkaannya. Yang terakhir adalah proposisi persetujuan ataupun agresi. Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkan atau menerima hukuman yang tidak diharapkannya, maka
ia akan menimbulkan amarah individu tersebut. Ia cenderung berperilaku agresif dan perilaku tersebut sangat bernilai baginya. Sebagai contoh, seorang individu ini sudah melakukan kerjanya dengan sebaik mungkin, tetapi sebaliknya yang berlaku adalah dia tidak mendapatkan penghargaan ataupun ganjaran daripada kerja yang dilakukannya tersebut daripada pihak atasan. Hal ini akan membuatkan individu tersebut boleh menjadi marah dan bersikap lebih agresif. Uh, itu sajalah perkongsian saya dalam video kali ini. Sekian, terima kasih.